Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah versus Perak dalam saingan suku akhir pertama Piala Malaysia, yang mana keputusan terikat 2-2 dan gol pasukan Sabah dijaringkan oleh Darren Lock dan juga Ramon Machado, manakala gol pasukan Perak dijaringkan oleh Lucho dan juga Wan Z Haikal. Boleh dikatakan pada perlawanan ini kedua-dua pasukan menunjukkan satu corak permainan yang seronok dan saling menyerang, dan kalau kita lihat apa kelebihan yang ada pada pasukan Sabah adalah mereka lebih kepada attacking structure yang lebih flexibility dan juga lebih bagus dalam corak menyerang lah. Yang mana kalau kita lihat pasukan Perak pula, mereka lebih bagus daripada segi defending structure ataupun corak ketika bertahan, yang membolehkan untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan Sabah. Dan untuk perlawanan ini juga, Sabah sebenarnya ada beberapa peluang keemasan yang sepatutnya mereka boleh execute ataupun sudahkan kepada jaringan, tetapi disebabkan bahagian hadapan pasukan Sabah yang kurang klinikal, mereka gagal untuk memanfaatkan peluang-peluang yang sepatutnya mereka boleh sudahkan kepada jaringan. Begitu juga dengan pasukan Perak, walaupun mereka lebih kepada bertahan, tetapi ada satu ketika mereka akan cuba untuk melakukan counter ataupun corak serangan menyerang balas ke arah pasukan Sabah, dan mereka pun ada beberapa peluang yang sepatutnya mereka sudahkan. Contohnya macam satu peluang daripada Siu yang sepatutnya tak ada siapa jaga, dah memang kosong, ada peluang untuk skor tetapi gagal untuk disudahkan kepada jaringan. Jadi perkara tersebutlah yang membolehkan untuk game ni berakhir dengan seri. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah dahululah. Bagaimanakah corak permainan yang diterapkan oleh pasukan Sabah? Corak permainan yang diterapkan oleh pasukan Sabah adalah ketika mereka menyerang ataupun ketika mereka melakukan build-up. Kalau kita lihat di atas kertas, pasukan Sabah boleh dikatakan bermain dalam formation back 3 ataupun 3-4-3, tetapi pada realitinya ataupun ketika berada di dalam padang, pembentukan back 3 pasukan Sabah tidaklah terlalu kelihatan, tetapi at the certain point ada apabila Rizal Ghazali yang akan bentuk kepada pembentukan back 3 tersebut. Tetapi mostly kepada gerakan build-up pasukan Sabah, Sabah sebenarnya bermain dalam fasa yang mana mereka pembentukan dalam back 2, iaitu Gabriel Perez dan juga Rawison Batuil akan stay at the deeper as a dual centre back yang akan bertindak sebagai ball playing defender, tetapi mostlynya Gabriel Perez lah yang akan menggerakkan bola ke bahagian hadapan, dan di hadapan mereka berdua akan ada Irfan Fazail yang bertindak sebagai single pivot. Jadi kenapa Sabah melakukan back 2 dan meletakkan Irfan Fazail di bahagian hadapan di antara dua centre back tersebut adalah kerana mereka ingin membebaskan mereka punya fullback, iaitu di bahagian kanan Rizal Ghazali dan di bahagian kiri Ko, untuk naik lebih tinggi ataupun bertindak lebih ofensif untuk cover up bahagian wide area ataupun untuk memberi supporting play kepada pemain-pemain di bahagian winger, iaitu sama ada Rizal membantu Sadir Ramdhani ataupun Ko membantu Darren Lock, ataupun mereka akan cover up bahagian wide area dan membolehkan untuk Darren Lock masuk ke dalam D-box di bahagian kiri pasukan lawan, dan juga untuk membolehkan Sadil boleh bebas ataupun free more to inverted ataupun cover up bahagian central area. Jadi perkara inilah yang sebenarnya terjadi kepada pembentukan shape back 3 pasukan Sabah. Pada realitinya mereka lebih kepada back 2. Sebagai contoh, apa yang kita boleh bagi adalah gol yang pertama yang tercipta ketika pasukan Sabah menjaringkan gol melalui Darren Lock, yang mana ketika itu adalah Ko yang cover up bahagian wide area dan Darren Lock dia akan inverted masuk ke dalam D-box untuk overload numbers of player bagi pasukan Sabah, dan crossing dilakukan dan Darren Lock boleh tanduk bola tersebut untuk jaringan pertama pasukan Sabah. Jadi benda itulah adalah sebagai contoh bagaimana kepada pembinaan build-up yang saya katakan kepada pasukan Sabah dalam pembentukan back 2 dan dua offensive fullback yang naik lebih tinggi untuk cover up bahagian wide area dan hold the touchline dan memberi
memberikan ruang kepada winger mereka Darren Lock dan juga Sadil untuk bergerak masuk lebih ke bahagian tengah ataupun kepada half space ataupun ke dalam di box untuk menjadikan player Sabah lebih banyak berada dalam kawasan kotak penalti untuk menerima hantaran-hantaran daripada pemain-pemain yang di luar. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat corak permainan pasukan Sabah adalah di bahagian tengah. Mereka menggunakan 3 midfield, tetapi 3 midfield ni adalah variation, yang mana Irfan Fazail untuk game ni boleh saya katakan beliau tidaklah terlalu mempengaruhi daripada segi ball influencing ketika mereka menyerang. Sebaliknya Irfan Fazail adalah lebih kepada peranan untuk drop lebih deeper sebagai pemain number 6. Sebab apa? Sebab untuk game ni memang kita tahu risiko agak tinggi untuk pasukan Sabah apabila mereka bermain dengan back 2 dan bermain dengan high line dan juga push mereka punya fullback untuk naik atas. Jadi Irfan Fazail diletakkan sebagai seorang pemain orang kata apa CM ataupun number 6 untuk berada di antara centre back pasukan Sabah untuk memastikan yang dia boleh bagi give protection ataupun membantu bahagian pertahanan pasukan Sabah daripada diserang balas ataupun memberikan satu dimensi untuk membentuk defensive structure yang baguslah di bahagian tengah. Dan mereka akan menggunakan Stuart Wilkin dan juga Cifuentes untuk naik lebih tinggi untuk menggerakkan bola di bahagian tengah. Dan untuk game ni kita boleh nampak pengaruh ataupun peranan yang dimainkan oleh Cifuentes sebagai pemain nombor 10 adalah sangat bagus. Dia boleh untuk link up, dia melakukan pressing, dia melakukan track back, dan dalam pada masa yang sama dia juga membantu Stuart Wilkin dalam pergerakan bola ataupun ball progression di bahagian tengah lah. Cumanya boleh dikatakan akibat daripada segi compact dan juga overload pemain-pemain Perak di bahagian tengah dan juga mereka punya defensive structure yang melakukan middle block, boleh dikatakan pasukan Sabah mempunyai masalah dalam menggerakkan bola di bahagian tengah dan mereka tak ada ruang untuk progress the ball dan mencari ruang-ruang kecil akibat ditutup oleh pemain-pemain Perak di bahagian tengah yang kebanyakannya overload dan juga menutupi ruang di tengah daripada pasukan Sabah melakukan ball progression. Jadi benda tu yang kita boleh nampak lah untuk game ni. Dan yang ketiga, kalau kita lihat untuk pasukan Sabah, apa yang dilakukan oleh pasukan Sabah adalah mereka meletakkan Ramon Machado untuk lebih kepada hold up dan juga menjadi pemain yang menjadi target man kepada mereka di bahagian hadapan. Boleh saya katakan Ramon Machado berjaya untuk jalankan tugas tersebut dengan baik dan beliau berjaya menjaringkan satu gol. Tetapi untuk game ni bagi saya boleh dikatakan Ramon Machado can do better. Dia boleh buat something yang lebih baik untuk memberikan peranan ataupun memberikan pengaruh yang lebih baik kepada strike force pasukan Sabah. Sebab apa? Sebab untuk game ni kita boleh nampak yang Ramon Machado ada beberapa peluang yang boleh dia score. Salah satunya satu volley ataupun satu bicycle kick yang dia lakukan agak tersasar, dan daripada satu gerakan yang dicipta oleh Cifuentes pada beberapa minit akhir yang memberikan bola through kepada Ramon Machado yang dah tak dikawal dan berada di dalam kawasan di box, tetapi first touch daripada Ramon Machado agak terlalu jauh menyebabkan Syahriswaran boleh keluar. Jadi boleh dikatakan Ramon Machado bermain di bawah below par walaupun berjaya menjadikan satu gol dan bertindak sebagai hold up, tetapi dia masih lagi boleh dikatakan daripada segi man-to-man marking yang dilakukan oleh pasukan Perak berjaya untuk menghentikan dan juga membataskan pergerakan Ramon Machado untuk bertindak lebih masuk ke dalam. Dan daripada segi decision wise ataupun decision making yang dilakukan oleh Ramon Machado masih lagi boleh diperbaikilah untuk the next game. Dan untuk Sadia Ramdhani, pada perlawanan ni boleh saya katakan Sadia Ramdhani sebenarnya bertindak dengan sangat bagus. Dia berjaya bermain dengan bagus. Combination play beliau bersama dengan Riza Ghazali di bahagian bawah, yang mana Riza Ghazali akan naik pun bagus. Jadi kita boleh nampak yang apabila Riza Ghazali buat overlap ataupun cover up bahagian wide area, maka Sadia Ramdhani akan lebih banyak membebaskan diri dia untuk bantu pergerakan daripada Stuart Wilkin dan juga Cifuentes di bahagian tengah. So banyak yang mana pergerakan Sadil akan masuk lebih ke tengah untuk membantu pergerakan di bahagian tengah lah. Sebab apa? Sebab pemain Perak dah overload di bahagian tengah untuk menutup ruang daripada membiarkan pasukan Sabah daripada melakukan ball progression. Jadi untuk game ni
Apakah kekurangan pasukan Sabah? Satunya, kekurangan pasukan Sabah, mereka kurang klinikal. Even mereka boleh menggerakkan beberapa peluang, tetapi banyak percubaan-percubaan yang mereka lakukan, mereka kurang klinikal dan gagal untuk execute peluang tersebut kepada jaringan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada segi defending set pieces, iaitu apabila mereka berhadapan dengan situasi corner kick ataupun free kick, boleh dikatakan mereka agak lemah daripada segi bertahan dalam situasi tersebut. Contohnya macam Lucu direct free kick tu kita tak boleh nak kata apa lah. Dan kalau gol 1Z Haikal tu kita boleh pertikaikan, no one is marking 1Z Haikal, dan boleh dikatakan keadaan yang kalang kabut dalam kotak penalti menyebabkan pasukan Sabah dihukum. Jadi benda tu yang pasukan Sabah perlu untuk perbaiki. Yang ketiga, boleh dikatakan daripada segi off ball movement dan juga mereka punya transition ketika mereka menyerang, iaitu dari bertahan ke menyerang, mereka perlukan perbanyakkan lagi off ball movement untuk mencari ruang dan juga mencipta ruang kepada pemain-pemain di bahagian tengah dan juga bahagian serangan. Sebab apa? Sebab kalau pemain lawan ataupun pihak lawan dah compact dan juga overload at the certain area ataupun di bahagian tengah, memang boleh dikatakan Sabah tak ada ruang untuk mereka pecah belahkan bahagian tengah tersebut. Contohnya macam semalam, apabila Perak bermain dengan compact, banyak hantaran-hantaran yang cuba dilakukan oleh pasukan Sabah daripada segi through ball ataupun daripada segi hantaran-hantaran yang boleh dikatakan untuk membina 1-2 punya shot passing, tidak berjaya, akibat berjaya untuk di-intercept oleh pemain-pemain pertahanan Perak dan juga pemain-pemain midfield pasukan Perak. Jadi perkara itu yang perlu diperbaiki oleh pasukan Sabah, dan mereka akan bertemu dengan pasukan yang dalam AFC Cup pada 21 hari bulan ni. So ada banyak benda lah yang boleh mereka fit sebelum perlawanan pertama AFC Cup. Itu untuk pasukan Sabah. Jadi secara kesimpulannya, Sabah bermain dengan baik daripada segi attacking, tapi mereka kurang klinikal dan mereka agak kurang daripada segi defending structure ketika bertahan dalam situasi set pieces. Mereka perlu perbaikikan benda tu lah kan. Jadi itu untuk pasukan Sabah. Untuk pasukan Perak, sebenarnya pasukan Perak untuk game ni bagi saya mereka bertahan dengan sangat baik. Bagaimanakah mereka punya defending transition ataupun structure pada perlawanan ni adalah mereka memastikan yang mana mereka akan drop lebih deeper untuk pembentukan back five, yang mana Lucu akan drop bersama dengan Azalinullah untuk membantu pertahanan pasukan Perak dalam melakukan defense ataupun defensive duty. Jadi benda ni yang menyebabkan pasukan Sabah tak boleh nak beat ataupun masuk lebih ke dalam kotak penalti, dan banyak pergerakan-pergerakan 1-2 yang dilakukan oleh Sabah berjaya untuk diintercept apabila Sabah cuba untuk melakukan through passing dan sebagainya. Jadi benda ni sangat berkesan lah, apa yang boleh saya katakan. Kalau kita lihat daripada segi pembentukan ataupun shape ketika pasukan Perak, ketika mereka melakukan build up, mereka akan meletakkan Jasper dan juga Shivan Pillai lebih kepada dua centre back, dan mereka berdua ni akan dibantu oleh Lucu dan juga Azalinullah yang akan sentiasa berada di bahagian tengah. Jadi mereka punya pembentukan macam ni Jasper, ni Shivan, ni Lucu dan ni Azali. So mereka lebih kepada rectangle ataupun lebih kepada segi empat lah untuk di bahagian tengah, dan mereka berjaya untuk melakukan ball progression dengan sangat baik. Sebab apa? Sebab Shivan Pillai dan juga Jasper ada kelebihan daripada segi untuk membantu ball progression dari bahagian bawah, dan mereka ada Lucu yang boleh bertindak untuk mengeluarkan mereka daripada segi early press yang dilakukan oleh Sabah dan boleh bertindak sebagai deep lying playmaker, dan mereka juga ada Azalinullah yang boleh bagi give protection apabila pasukan Sabah melakukan pressing ataupun melakukan serangan. Dan dalam perkara inilah yang mereka berjaya untuk membebaskan Aiman Yusni yang bermain sebagai right back yang banyak buat overlap. Kalau kita lihat di awal perlawanan, beberapa kali gerakan daripada pasukan Perak di bahagian bawah berjaya untuk membebaskan Aiman Yusni di bahagian kanan untuk exploit ruang kosong yang ditinggalkan oleh Ko di bahagian kiri pasukan Sabah lah. Dan beberapa kali hantaran-hantaran daripada Lucu berjaya untuk menjumpai Aiman Yusni, dan Aiman Yusni berjaya buat cutback. Contohnya macam satu gerakan yang untuk mencari 1Z Haikal, tapi 1Z Haikal dia miss kick, yang mana dia sepak tu tak kena, tapi satu hantaran cutback yang baik dilakukan oleh Aiman Yusni, dan satu larian overlap yang bagus daripada Aiman Yusni, dan pergerakan daripada bahagian bawah dilakukan oleh pasukan Perak. Itu adalah benda yang positif lah untuk pasukan Perak. Dan kalau kita lihat daripada segi mereka punya defensive structure, apa yang dilakukan oleh pasukan Perak adalah mereka overload di bahagian tengah. Kan mereka dah letak Azalinullah dan juga Lucu di bahagian tengah, dan mereka akan letak juga Fido Sayadi dan juga Luka Milanovic dan juga Sio untuk berada di bahagian tengah. So pemain-pemain ni akan compact di bahagian tengah dan menyukarkan untuk pasukan Sabah melakukan ball progression di kawasan tersebut. Jadi overload yang dilakukan oleh Yusri Ceklah untuk memastikan yang bahagian tengah pasukan Perak tidak terlalu
orang kata apa, tidak terlalu loose ataupun ada hole ataupun ada lubang ataupun ada ruang untuk pasukan Sabah melakukan ball progression, telah mematikan bahagian tengah pasukan Sabah dan menyebabkan Stuart Wilkin dan juga Cifuentes hilang ataupun mati kutu ataupun buntu untuk memecah belahkan bahagian tengah. Jadi mereka telah push untuk pasukan Sabah lebih fokus untuk attack di bahagian wide area sahaja. Jadi apabila attack di bahagian wide area, mereka akan paksa untuk pasukan Sabah melakukan hantaran-hantaran lintang, crossing dan sebagainya. Cumanya, apa kelemahan pasukan Perak? Kelemahan pasukan Perak adalah daripada segi area duel. Apabila hantaran-hantaran tinggi dilakukan, boleh dikatakan pasukan Perak agak lemah daripada segi untuk mengeluarkan ataupun memenangi perebutan bola di udara. Sebab apa saya kata begitu? 2 gol pasukan Perak bolos adalah akibat daripada perebutan bola di udara yang gagal yang dilakukan oleh Shivan Pillai. So benda ni kena hati-hati lah. Kalau memang nampak orang hantar bola dekat kawasan Shivan Pillai di kawasan area duel, maka Jasper kena cepat-cepat cover up lah untuk intercept bola tu. Kalau lambat intercept, memang Shivan Pillai akan kalah daripada segi area duel. Gol dari Relok Shivan Pillai, gol Rahman Machado pun Shivan Pillai. So jangan biarkan Perak berada dalam perebutan bola di dalam udara yang membolehkan pasukan lawan menanduk bola tersebut lah. So benda tu yang pasukan Perak kena perbaiki. Dan yang kedua, pasukan Perak kena perbaiki daripada segi transition lagi ketika mereka menyerang. Sebab apa? Boleh dikatakan corak serangan pasukan Perak adalah more to direct. So bila terlalu direct, boleh dikatakan agak mudah dibaca. Jadi kalau kita lihat, gol yang dijaringkan oleh pasukan Perak pun adalah daripada segi set pieces, bukannya open play. So benda ni juga perlu diperhalusi oleh Yusri Ceklah lagi. Tapi apa-apa pun boleh dikatakan in-game management, pertukaran yang dilakukan oleh Yusri Ceklah dah bagus, memberikan impact yang positif kepada defending, termasuk membawa masuk Nick Omar untuk lebih kepada fizikal dan juga defend, berjaya untuk memastikan yang Perak tidak dibolosi lebih daripada 2 dan Perak berjaya untuk mendapatkan 2 gol di tempat lawan. So benda tu positif lah kan. Jadi overall saya rasa untuk Sekelek akan jadi satu pertemuan yang memang menarik sebab keputusan dua sama dan kedua-dua pasukan ada harapan untuk layak lagi ke orang kata apa, ke next stage. So benda tu akan menjadi satu benda yang kita akan tengok lah. Jadi game semalam memang best lah. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.